Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mana? Soal apa itu? Ada tanda tak? Surat 6. Atas yang ketiga menutup aurat. Ya. Dan ketiga menutup aurat antara pusat dan lutut. Yang ketiga menutup aurat antara pusat dan lutut. Muka surat 6, 3 baris pada atas. Jumpa tempat baca. Itu. Tengok tempat baca. Buka kitab, tutup mulut. Balik keluar. Itu. Ketiga menutup aurat. Tu syarat semayang yang ketiga ialah menutup aurat. Syarat. Saya terangkan dulu. Syarat dengan rukun ni berbeza. Syarat di luar, rukun di dalam. Makna apa benda pun sebelum buat kena cukup syarat. Itu. Okey, syarat-syarat dia itu ada berapa 9 perkara syarat semayang tu. Baik. Yang ketiga hari ni menutup aurat antara pusat dan lutut. Itu orang panggil syarat semayang jika laki-laki. Kalau dia laki-laki, sekurang-kurang semayang dia antara pusat dan lutut. Jadi maknanya kalau dia semayang pakai kain plekat saja, baju tak pakai, hukum dia sah. Mana dia masuk tu semayang tu, mari kain plekat gulung-gulung atas bawah sikit pada lutut, atas pusat, memang sah semayang dia. Tapi kurang ajar semayang macam tu. Sah-sah lah, tapi kurang ajar semayang. Itu. Sebab sekurang-kurang aurat dia sekat tu antara pusat dan lutut. Itu aurat dalam semayang. Aurat laki-laki ni, aurat laki-laki ni ada 3. Pertama, aurat dalam semayang. Yang kedua, aurat laki-laki dengan perempuan ajnabi. Yang ketiga, aurat laki-laki dengan laki-laki dan dengan perempuan yang mahram dia. Ada 3 jenis. Aurat laki-laki dengan laki-laki ataupun dengan perempuan yang mahram dia, mak dia, kakak dia, pun antara pusat dan lutut. Maknanya kalau dia tak pakai baju pun boleh antara pusat dan lutut. Laki-laki sama laki-laki dan juga laki-laki dengan perempuan yang ajnabi. Perempuan yang mahram. Itu. Mana antara pusat dan lutut. Yang kedua, aurat laki-laki dengan perempuan ajnabi yang boleh kahwin seluruh badan. Seluruh badan jadi aurat. Itu. Maknanya badan dia, lengan dia, apa semua tu boleh jadi aurat. Sebab tu kalau kita duduk di luar rumah tak pakai baju, apa semua, haram tu. Orang perempuan nampak bulu dada dia, haram. Ada juga lagu tu. Duduk di rumah, duduk sembang dengan jiran janda. Dia boleh pakai kain plekat, baju tak pakai, tidak pun pakai kain batik, kain apa dia, kain tuala aja. Dada tu aurat bila berhadapan dengan perempuan ajnabi. Kenapa ni? Ataupun dalam rumah kita ada perempuan yang ajnabi, perempuan asing lah yang boleh kahwin, kita tak kira tua muda apa semua, maka wajib dia kena pakai baju. Ataupun pergi mandi di air laut mana, mandi air terjun mana apa semua, dia pakai seluar bawah pada pusat ya, bawah pada lutut. Itu dengan alasan orang panggil tak ada aurat dia sekat tu. Dah bila tempat terbuka semua orang nampak, wajib dia kena pakai baju orang lelaki. Duk balik ceramah aurat orang perempuan, orang lelaki kadang tu tak betul dia nampak aurat. Ada. Itu. Kadang-kadang orang kampung-kampung dah duk pergi jual pisang,
susun pisang tak motor jual getah skerap getah apa semua pi jual di pekan baju tak pakai ada dia bawa motor dia tu dengan pisang penuh apa semua pi jual di pekan baju tak pakai dia pakai kain plekat tu dia syoknya kepiah pakai macam gila buat putih tak apalah baju buat apa semua ini pagi haram lah sebab badan dia tu aurat kalau sama-sama laki-laki tak apalah kalau dengan perempuan ajnabi hukum dia seluruh badan dia aurat tu setengah tu orang warak-warak tu dia nak keluar dia pakai t-shirt pun dia rasa tak gamak walaupun yang tu taklah sampai haram ada tapi setengah pada tu orang-orang dia tak pakai t-shirt ni pakai di rumah kalau dia keluar di luar apa semua mesti baju berlengan panjang apa semua pagi itu tapi taklah saya kata haram dia kata haram pula lagi ada tapi kalau orang yang warak-warak dia tak mau lah pagi sebab lengan ni rasa gayat nampak orang mungkin ada orang teringin lengan dia kalau ada boleh timbul gairah boleh timbul apa semua haram lah panggil itu cerita dia jadi badan dia tu aurat bagi laki-laki itu 3 arak semayang aurat ke laki-laki dengan laki-laki dengan dan laki-laki dengan perempuan mahram yang ketiga aurat laki-laki dengan perempuan ajnabi itu yang ni kita kira aurat dalam sembahyang antara pusat dan lutut dan sahaya perempuan sahaya ni tak ada lah hamba perempuan zaman kita ni tak ada dah cuma hukum je ada itu pun sama juga antara pusat dan lutut juga kalau ada hamba perempuan dia tak ada tak apalah tak payah bicara baik dan sekalian tubuhnya jika perempuan dan khunsa sekalian tubuhnya jikalau sekalian perempuan dan khunsa yang merdeka yang lain daripada muka dan 2 tapak tangannya dengan suatu yang menutup bagi orang perempuan seluruh tubuh dia aurat kecuali muka tapak tangan dan belakang tapak tangan itu sahaja yang bukan aurat maknanya dalam sembahyang kalau nampak muka tapak tangan dan belakang tapak tangan itu sahaja yang dibolehkan yang lain tak boleh kalau yang tu aurat luar sembahyang pun sama kalau dia berhadapan dengan perempuan berhadapan dengan laki-laki ajnabi seluruh tubuh dia menurut mazhab kita Syafi'i kecuali muka tapak tangan dan belakang tapak tangan sama aurat dalam sembahyang dengan aurat di luar sembahyang sama itu kena jagalah sebab tu orang perempuan bila sembahyang nampak kaki hukum dia tak sah ada kalau dia sembahyang nampak kaki hukum dia tak sah sebab apa kaki tu aurat kaki tu aurat kalau dia sembahyang masa dia sujud tu kaki terkeluar ke tak sah saya tanya saya pula ni di Mekah orang nampak tu saya kira lah kita ke satu mazhab sudah cerita mazhab ni kita pun ni mazhab Syafi'i pun tak habis lagi belajar ada orang lain ni dia cerdik lebih tu kita ada kita tumpu satu sudah lepas tu saya kalau saya baca tafsir dah saya ambil satu tafsiran saja saya pergi menurut tafsir Ibnu Abbas gini menurut tafsir Qurtubi begini menurut tafsir Ibnu Katsir begini satu benda tak faham benda tu itu saya takkan sebut banyak habis sangat 2 pun jarang pakai satu je semua senang sebab kita faham hak ngaji tu pun panggil kerja nak lupa ya ada tambah tafsir ni lupa habis sama juga kita mengaji fiqh ni tumpu satu je walaupun kalau kita biasa dengar orang apa semua sikit sebanyak apa semua tu tak apalah dia faham satu je jadi orang perempuan kaki tu aurat kalau nampak kaki ketika dia sembahyang hukum dia tak sah bagaimana pula kalau dia sembahyang kalau di luar sembahyang makna kaki pun aurat dalam sembahyang tutup luar sembahyang tak tutup ramai orang perempuan tak pakai stoking stoking tu tak wajib tapi kena tutup kaki tu cerita dia tak boleh pakai stoking pun tak apa pakai kain berheret atas tanah beruh-beruh tak apa yang penting kaki jangan nampak orang tu je yang paling senang stoking lah semua tu cerita dia kadang pakai tudung elok semua kaki nampak orang laki-laki tak wajib kaki tak aurat laki-laki kaki tak aurat sebab tu kalau pergi kerja laki-laki pakai stoking perempuan tak pakai macam gila hak wajib pakai tak pakai ada hak tak wajib pakai pakai sepatutnya orang perempuan lah patut pakai stoking
Kau nampak bini tak pakai, cabut suki kita bagi. Aku tak wajib, hang yang wajib. Nak bagi, tu cerita dia. Jadi ingat ni muslimat-muslimat kita kadang kesian lah. Takut tak pernah tutup aurat sampai mati. Kalau kita cek balik. Zaman-zaman dulu macam zaman dululah. Tak usah cerita lah zaman-zaman dulu punya cerita. 20-30 tahun dulu ni. Gitu. Banyak tak tutup lah. Mari maju sikit. Maju sikit. Pun semua faham sikit. Pun semua mula orang pakai tudung sikit. Ada pakai scarf tak? Cekuk tu ikat ke belakang. Zaman scarf dulu. 20-30 tahun scarf. Yang tu pun tutup aurat tekak dia di luar. Macam saya sebut dah tu, tu bukan tutup aurat. Tu Hindu kek kelapa sawit. Ada hak pakai scarf. Pun semua tu. Pun semua. Lepas tu mari pula ke depan. Lambat sangat nak berubah. Memang orang kita lambat lah nak berubah. Tak tahu bila nak betul-betul tu. Hak betul-betul tu bila. Lepas tu lama sikit pun semua. Baru dia turun tudung labuh sikit. Tu pun dia berpintai kat tengkok ni. Apa semua baru turun sikit kan ni. Baru semua. Tak tutup lagi. Lepas tu lama barulah labuh turun sikit pada pos semua. Pakai tudung labuh sikit pos semua. Lengan pula duduk di luar. Pakai t-shirt ni lengan nampak orang. Dia buat baju kedah dekat ni. Tak tutup aurat kan baju kedah kat ni. Sajalah buat baju kedah sekat ni tu gelang beli mahal tu kalau tutup tadi rugi. Nampak sekat ni. Tak nama tutup aurat lagi. Lama penerangan sikit pun semua barulah tutup bawah pun semua. Pakai elok pun semua. Semua siap dah tutup elok sempurna dah. Tudung pun labuh sikit, lengan pun elok sikit, pakai apa elok, kaki pula duduk di luar. Kaki pun keluar. Lama mati lagu tu cek-cek akhirat esok sekali pun tak pernah tutup aurat. Nampak macam mana? Berubah bagi cepat sikit. Ada perubahan tu cepat sikit. Terus buat ni ada tangguh bagi. Itu. Sebab tu tak tahulah nanti saya kata orang kita ni berubah lambat. Sebab apa? Ada. Sebab tu boleh tahan sampai 50 tahun, 56 tahun dia lambat berubah. Itu tabiat kita. Bukan tu bab mengaji sama. Ada. Itu. Kadang mengaji kan kena Jibril di depan Nabi, rukbatain ila rukbatain, lutut bertemu lutut, yadain ala fakhazain, tangan letak atas lutut Nabi. Nak cerita kata Jibril ajak Cang Maji dekat dengan Nabi sampai lutut bertemu lutut. Orang kita mengaji ada ikut hadis. Hadis 40, hadis pertama, hadis kedua. Ada rukbatain ila rukbatain, lutut bertemu lutut, tangan sampai tapak Nabi. Tu cara Jibril ajak kalau nak ambil ilmu. Kita ustaz suruh tuan-tuan genjak depan sikit. Dia genjak senci je tau. Senci. Tuan-tuan kalau duduk belakang, kalau sebulan senci, berapa tahun nak sampai depan ustaz? Tu kata Melayu. Dia berubah cukup lambat. Dalam serba-serbi. Gitu. Perubahan serba-serbi. Orang panggil dia berginjak tak tahu. Tapi tak apalah senci pun. Dia panggil biasa. Sebab tu dulu saya bau ni saya kata musim-musim meluduk. Sama apa bau ni? Saya tak ingat. Saya kata tuan-tuan saya nak cakap tajuk ni. Tajuk apa saya tak ingat dah. Bila sebelum kita cerita tajuk ni, afdal tuan-tuan bangun. Semua kat bangun. Satu masjid bangun. Itu. Dia pun betul-betul kat bangun semua. Dan tuan-tuan berjalan ke depan. Semua ke depan. Okey, tuan-tuan duduk. Wallahu a'lam. Saya kata penuh ke depan. Panggil. Kalau kena buat lagu tu dia kata afdal. Tak apa. Panggil. Itu cerita dia. Nah, itu. Baik, hak aurat tadi ni. Tutup aurat ni, Islam dia tak haram orang perempuan pakai skirt, pakai seluar ketat, tak haram. Bukan haram. Ustaz boleh beli skirt bagi bini pakai, tak apa. Seluar ketat boleh pakai. Yang tak bolehnya bila dia pakai keluar daripada rumah, nampak pada laki-laki ajnabi, pakai dalam rumah untuk suami dapat pahala. Bukan Islam ni bukan agama mengungkung orang. Islam agama bebas. Dia tunjuk cara saja. Suruh tutup aurat ni bukan sedia. Bukan sedia. Tak ada. Maknanya, kalau lagu tu kami jadi muslimah ni tak ada peluang lah pakai skirt. Tak ada peluang lah pakai seluar ketat. Siapa kata tak ada peluang? Boleh pakai. Tak haram pun. Yang haram kalau nampak pada laki-laki ajnabi duduk dalam rumah tak ada masalah. Tak apa ustaz pergi beli bagi kat bini pakai. Tak apa ustaz beli skirt. Tak apa. Tak beli. Tak ada masalah. Itu. Boleh. Tapi yang haramnya kalau
Lelaki ajnabi nampak duduk di rumah tak ada masalah, boleh. Belilah nak pakai muslimat. Pergi. Dapat pahala apa? Niat bagi elok. Itu. Ni tengok kain batik dulu perkelar cemui tengok. Pergi. Itu. Masalah. Pergi. Maknanya amalan semayang tu kita kena bawa di luar semayang. Ada. Sama juga lelaki pun gitu. Jaga aurat. Jangan duduk kat luar rumah dah menyangkui apa dengan baju apa tak pakai basuh kereta dengan baju tak pakai apa semua. Tak boleh lah tempat tu terdedah. Perempuan nampak. Itu. Dia kata aku tua-tua ni siapa lapak. Bukan kira lapak tak lapak. Kira haram tenang. Kira lapak je noh. Panggil kira lapak tu dia. Baik, itu cerita. Kira hukum tak boleh. Itu. Baik. Ketiga tuntut orang. Dan dua tapak tangan dengan suatu yang menutup dan menegah daripada dilihat warna kulitnya pada pihak atas dan keliling tiada pada pihak bawah. Tutup aurat ni macam mana? Tutup daripada nampak warna kulit. Kalau pakai nipis sangat nampak pun tak sah juga. Sama juga di luar semayang, tutup tapi nipis, hukum dia haram juga. Tak boleh. Baik. Tutup pada pihak atas dan keliling. Pihak bawah tak kira. Sebab tu kalau dia semayang pakai kain pelikat kan, orang pergi jenguk di bawah nampak, tak apa. Sebab belah bawah tak kira. Dia kira keliling dengan atas. Yang hang tu pergi jenguk tu siapa tu? Terpasal pergi jenguk orang. Bos semua. Di bawah dia tak kira, pihak bawah tak kira, pihak keliling dengan pihak atas. Bawah tu. Kotlah ada orang nak pergi jenguk ke bawah ke apa semua. Pergi dia rajin. Panggil. Itu. Tapi kalau nampak pada pihak keliling dan atas pun dia tak sah. Walaupun orang panggil, walaupun orang orang tak tengok. Katakan kita semayang malam kain carik, tak sah juga. Tetap tu bukan ada siapa tengok. Kalau gitu boleh semayang telanjang untuk orang. Tak boleh. Tutup aurat ni ketika kita nak semayang, sama ada orang, tak ada orang, mesti tutup aurat dengan sempurna. Itu. Faham? Baik. Keliling tiada pada pihak bawah dan jikalau dengan lumpur sekalipun. Kalau lumpur sekalipun, kalau dah tak ada sangat, ambil tanah tutup pun boleh. Lumpur bagi lah ni tak ada dalam kitab sajalah. Bab ni taklah timbul sampai tarah tu dah. Banyak kain baju lah dia. Itu. Tu dia nak cerita saja. Panggil jikalau lumpur sekalipun sehingga tidak nampak warna kulit dia. Itu. Baik. Habis. Dan keempat, mengetahui ia akan kafiat sembahyang. Syarat sah yang keempat, mesti kena tahu cara sembahyang. Kena faham. Kena belajar. Kalau sembahyang tak tahu cara, hukum dia tak sah walaupun betul. Sebab dia buat tu tak agak-agak. Betul ke tak betul? Betul tak betul? Tak boleh. Mesti dia kena tahu. Kafiat semayang tu dia kena tahu. Cara semayang tu dia tahu. Memang dia ada dalam kepala dia ada. Buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Jangan pakai ikut je apa semua. Yang tu tidak sah. Tu tidak sah. Tu yang kadang-kadang tak. Lalu orang tanya, kalau tu imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Biasa tiap-tiap waktu lah saya ingat ada. Lepas tu imam bagi salam, ada orang tambah di belakang. Mesti ada. 2-3 orang, satu sah, 2 sah ada. Ada yang tambah 2, ada yang tambah 3, ada yang tambah 1. Ada. Memanglah golongan lambat ni bila pun ada. Ada. Gitu. Selalunya hal lambat-lambat ni hal lebih-lebih. Tu hak mengaji pandai sebab dia tahu nak tambah. Puak hak tak tahu nak tambah dia mewah lagi. Itu apa bagi? Baik, lepas tu imam bagi salam. Lepas adalah orang tambah 2-3 sah di belakang. Yang tambah tu kita panggil makmum apa? Hak tambah 2-3 sah belakang tu kita panggil apa? Makmum masbuk. Makmum masbuk. Betul? Betul? Masbuk. Yang tu bukan makmum masbuk. Yang tu makmum lambat. Mana boleh jadi makmum masbuk dah, sebab tu imam tak ada dah. Tu imam bagi salam dah, makmum apa? Ada. Makmum ni ada tu imam.
Ni Tok Imam bagi salam dah, depa tambah. Tu bukan makmum masbuk, tu makmum lambat. Tanya. Masbuk ni tuan-tuan sekalian, orang yang tak sempat baca Fatihah dengan imam. Tu masbuk. Muafiq, orang yang sempat baca Fatihah dengan imam. Tu muafiq. Hak satu lagi munafik. Satu tak apalah, tu bab lain. Tanda. Dia boleh jadi muafiq pada rakaat yang keempat, boleh. Dia muafiq juga. Katakan dia masuk pada rakaat keempat, tu imam duk qiyam pada rakaat keempat, Mada dia masuk, Allahu Akbar, dia baca Fatihah, elok habis baca Fatihah, semua sempurna elok habis baca Fatihah, tu imam rokok, dia rokok. Sagi tu yang bagi salam, sagi dia kena tambah tak? Kena tambah. Orang panggil tambah lagi 3 sebab dia masuk pada rakaat keempat. Dia makmum apa ni? Dia makmum apa? Dia makmum muafiq. Muafiq ni makna orang yang sempat baca Fatihah dengan imam dan ada masa baca Fatihah dengan imam. Kalau dia tak baca, dia boleh ketinggalan 3 rukun yang panjang. Soal tambah tu, itu bukan, itu soal lain dah. Lambat tambahlah. Masbuk pula, dia masuk rakaat yang pertama pun boleh jadi masbuk. Faham tak? Kita tu imam Allahu Akbar, kita duk ambil wuduk ni. Kita duk ambil wuduk ni. Faham tak? Duk ambil wuduk. Lepas pada tu boy lock semua sekali. Habis wuduk kita naik boy lock, boy kita nak takbir, tu imam rokok. Faham tak? Kita masuk tak? Allahu Akbar, masuk, terrokok terus. Rokok terus. Kita masbuk ke muafiq ni? Masbuk ke muafiq? Masbuk. Sebab apa masbuk? Sebab tak baca Fatihah. Sagi tak imam bagi salam, kena tambah ke tak? Kena tambah dah tu imam bagi salam? Kena tambah apa? Cukup dah tadi. Kata masbuk kena tambah. Tu tuan kata belakang tadi, hak naik 3-4 orang tu masbuk. Tu bukan masbuk, tu lamat nama dia. Jadi tambah lagi satu. Masbuk, muafiq, lamat. Lain. Itu bukan masbuk. Yalah orang nak kata masbuk, saya tak kata masbuk tu. Nada. Sebab orang yang tambah tu boleh jadi muafiq dan boleh jadi juga masbuk. Nada. Itu tak tentu. Orang yang tak tambah pun mungkin dia jadi muafiq, mungkin jadi masbuk. Sama macam kata tadi, dia masuk rakaat yang keempat, tu imam dah rokok dah. Allah, dia masuk rakaat pertama, tu imam rokok dah. Allahu Akbar, dia terus rokok. Dapatkah rakaat tu? Dapat. Dia kena tambah tak? Tak kena. Dia tu status dia masbuk kan muafiq? Masbuk. Kena tambah? Tak ada. Mesti bila sebut masbuk muafiq ni dalam semayang, bukan di luar. Dalam mengikut imam, bukan lepas ikut imam. Lepas ikut imam kau suka dia tu. Sebab apa yang nak kena tahu masbuk muafiq ni, nak kena faham ni? Sebab kalau dia muafiq, boleh ketinggalan 3 rukun yang panjang. Tu imam rokok, dia baca Fatihah lagi, tak apa. Tu imam iktidal, tak apa, tak kira rukun pendek. Tu imam sujud, 2 rukun yang panjang. Tu imam bangun di antara 2 sujud, tak apa, yang ni rukun pendek. Tu imam turun sujud yang kedua, ke rukun panjang cukup 3. Kena habis dah baca Fatihah. Kalau masa tu dia rokok, dapat. Ini nama dia muafiq. Boleh ketinggalan dengan tu imam 3 rukun yang panjang. Itu. Pasal apa dia kata muafiq ada muafiq ni, maksudnya ada masa baca Fatihah tapi dia tak baca. Contoh, dia masuk Allahu Akbar, baca iftitah sampai habis baca iftitah. Dia tak imam rokok. Kalau hang baca Fatihah tadi habis tak? Habis. Masa baca Fatihah tu diperuntukkan untuk iftitah. Jadi tak boleh rokok lagi. Kalau orang tak boleh rokok lagi, hang kena baca Fatihah sampai habis juga. Boleh tak ketinggalan 3 rukun yang panjang? Boleh. Sebab apa? Dia muafiq. Pasal apa dia muafiq? Dia ada masa baca Fatihah tapi tak baca. Faham tak? Boleh jadi gitu. Ataupun tu imam tu terlampau laju. Kalau imam lain memang dia dan. Ni tu imam ni tak upaya. Baca semua. Memang siapa pun tak dan. Adat kata dia baca dan, tapi main dengan tu imam ni memang tak dan. Laju sungguh. Baik. Kalau orang lain jadi imam, dia dan baca Fatihah. Dan. Tapi oleh kerana tu imam ni memang tak dan, dia pun kira makmum yang muafiq juga. Tak apa, biar pergi dia rokok. Baca Fatihah, tak apa. Faham dah? Boleh. Ataupun tu imam baca elok, dia tu lambat sangat. Ada? Dia tu lambat sangat. Lambat sangat ni panggil apa tu? Lambat tak apa, jangan sangat. Hak sangat ni orang tak mau ni. Gitu. Lambat sangat, kedekut sangat, bohong sangat, tua sangat. Hak sangat-sangat ni apa semua tu orang panggil. Ini. Dia tu imam ni
Baca elok tapi dia terlampau lambat. Orang panggil. Pun kalau orang lain baca Fatihah habis lagi. Habis. Orang sederhana baca Fatihah habis tapi dia tak habis lagi. Pun dia boleh ketinggalan 3 rukun yang panjang sebab dia muafiq. Kalau masuk Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, tak imam rukuk. Tak imam rukuk. Baik. Yang ni kalau siapa pun memang tak dan baca Fatihah, yang ni nama dia masbuk. Tak imam rukuk dia kena rukuk terus. Yang ni tak boleh ketinggalan dengan tak imam terus. Sebab Fatihah tak imam tangguh, ada gagah baca habis boleh apa? Kalau dia gagah juga baca habis sedangkan dia boleh rukuk dah, tak imam bangun daripada rukuk, lara rakaat tu tak kira. Batal rakaat. Dia kena tambah lagi rakaat dia. Kalau tu imam turun sujud dah, dia duduk baca Fatihah lagi, batal sembahyang. Aku tak niat farqah. Dia duduk gagah pasal perokok tu kena. Sebab tu kita kena tahu masbuk muafiq tu. Dah. Masbuk muafiq boleh jadi pada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, rakaat keempat lah betul boleh jadi. Muafiq pun boleh jadi pada rakaat yang keempat. Dia masuk pada rakaat keempat. Dia kata tadi, rakaat yang keempat dah tu imam duduk diri dah, rakaat akhir dah. Dia masuk Allahu Akbar. Elok dia boleh baca Fatihah sempurna elok semua. Sempurna elok apa semua tak imam rukuk dia rukuk. Dia bukan masbuk ni. Dia muafiq. Ni nama dia muafiq lambat. Nama dia. Sebab tu imam bagi salam sekejap dia kena tambah lagi 3. Tapi dia muafiq bukan masbuk. Ada. Tapi ramai orang faham hak tambah itulah masbuk. Semua kata itu. Saya tak kata macam tu. Ada. Itu bukan. Tak kenal. Bagi. Sebab bila dia tambah itu ikut suka dia lah. Dia tak boleh kira ada makmum masbuk. Yang kita nak tahu masbuk muafiq ni pasal apa? Pasal kalau masbuk tak boleh ketinggalan dengan imam, tu imam rokok kena rokok terus. Kalau muafiq boleh ketinggalan 3 rukun yang panjang. Nak tahu yang tu je. Sebab tu kena tahu masbuk muafiq tu. Boleh? Itu. Tak apalah ni tajuk ke depan lah. Pasal apa urai tu tak tahu lah. Urai pi lah. Itu. Nak terang. Kadang-kadang benda-benda gitu kadang kita silap faham. Baik. Keempat, mengetahui ia akan kafiat sembahyang. Itu saya nak terang tu. Kafiat sembahyang. Kena tahu sampai macam tu. Kafiat sembahyang tu kena tahu. Yang ni masbuk, yang ni muafiq, yang ni sunat ab'ad, yang ni sunat hayat. Sunat ab'ad boleh jabar dengan sujud sahwi, boleh tampung dengan sujud sahwi. Sunat hayat tak boleh. Kena faham. Ada. Itu yang kita kena faham satu tu. Macam takbir sembahyang raya yang 7 kali Allahu Akbar sebelum baca Fatihah tu. Yang tu sunat. Tapi kita kena tahu sunat apa? Sunat hayat. Pasal apa sunat hayat? Bila sunat hayat kalau kita tinggal macam tu sajalah. Tak kena sujud sawi. Dia macam kita tinggal baca kunut, macam tinggal baca iftitah, macam baca subhanallahi azim subhanahu wa ta'ala tu macam tu je. Ada pergi sujud sawi pasal apa? Ada dia terlupa hak takbir hak 7 kita sujud sawi. Ada. Itu sujud sawi. Itu. Bukan hak kena sujud sawi ni sunat ab'ad. Sunat ab'ad lah sembahyang 2 ya, kunut dengan tahiyat awal. Tu ya. Adalah 8 pecahan dia tapi kesimpulannya 2, kunut dengan tahiyat awal. Ingat tu dia. Lain daripada kunut dengan tahiyat awal, semua sunat hayat. Bila kata sunat hayat, tak payah sujud sawi. Kalau tertinggal ataupun terlupa ataupun tinggal sengaja. Kalau sujud sawi, batal sembahyang. Maknanya, itu kena tahu. Mempanggil hukum dia tu kena tahu. Ini maknanya orang yang tahu kafiat sembahyang. Ada. Ni semua sujud sawi belakang lupa apa pun. Tu sawi goreng. Memang dia bukannya sujud sawi. Lupa apa semua sujud sawi. Yang bagi. Bukan semua hal boleh sujud sawi. Itu. Betul kena pandai beza. Yang boleh sujud sawi itu sujud sawi. Yang tak payah. Bagi. Tu cerita dia. Tu kena faham betul lah sembahyang ni. Syarat dia macam kata Allah nak niat pasal apa lagi dah. Di rumah pun itu dah niat dah. Sembahyang terus lah ada niat di rumah lagi. Yang ni rukun. Hak buat di luar sembahyang bukan rukun, syarat. Syarat ambil sembahyang di rumah siap-siap boleh sebab air sembahyang tu syarat. Tutup aurat pun syarat, tutup aurat siap-siap di rumah boleh. Apa dia lagi menghadap kiblat, sebelum sembahyang menghadap kiblat siap-siap. Apa semua. Tapi rukun tak boleh. Rukun kena buat dalam sembahyang. Sebab tu niat dia rukun. Sebab tu kena Allahu Akbar masa tu niat. Itu tak apa rukun pun boleh buat siap-siap. Lepas tu rokok siap-siap di rumah. Main masjid tak payah rokok dah pasal rokok dah di rumah tadi. Itu dia tak faham tu. Hak mana rukun, hak mana
syarat. Itu orang panggil orang yang tahu kafiat. Kena tahu kafiat semayang. Kafiat ni cara semayang tu kena tahu. Lagi. Baik. Macam duk raya lah ni baru ni takbir. Takbir muqayyad. Takbir mutlak, takbir mursal. Sekali. Tu pun kena tahu. Tuan-tuan. Takbir muqayyad. Semayang raya puasa ni tuan-tuan, dia ada satu takbir ya, takbir mursal. Lepas jatuh matahari malam raya sampai semayang raya, betul habis dah. Mursal ni makna lepas semayang boleh takbir di jalan raya, boleh takbir di kedai, di mana-mana boleh takbir. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tu nama dia mursal, bersambung-sambung, di mana-mana nak takbir pun boleh. Tu mursal. Untuk raya haji, dia tambah lagi satu. Mursal pun ada, muqayyad pun ada. Mursal raya haji malam raya sampai semayang raya. Boleh takbir rumah ke rumah, boleh takbir di kedai, atas motor boleh takbir, atas kereta boleh takbir. Tak ada masalah. Tambah lagi takbir muqayyad, takbir muqayyad. Takbir yang dikait sehari sebelum raya, hari subuh hari Arafah. Lepas semayang takbir. Tapi lepas semayang je lah. Lepas tu sambung lagi selepas semayang raya dan hari-hari tasyrik lepas semayang. Sama ada semayang wajib, semayang sunat, semayang mayat, boleh takbir. Itu boleh takbir. Itu tak masalah. Apa gitu kita kena tahu hukum. Tu. Jadi hak ni masa nak sembelih binatang tu boleh takbir raya tak? Tak payah. Habis dah takbir mursal, ni takbir muqayyad. Dia takbir ni takbir lepas semayangnya. Ni tambah lembu supaya lembu tu pauh nyawa dia buat takbir raya ni. Allahu akbar, Allah, lembu kat nak mati dah. Kenapa dia? Itu cerita dia. Itu faham takbir mursal, takbir muqayyad. Bersemua. Kadang-kadang kita ni tuan-tuan bercelaru habis. Orang Melayu ni yang paling rajin sekali buat kenuri. Dia rajin sungguh buat kenuri. Hak tak suruh buat kenuri pun dia buat kenuri. Bersemua. Dia ni kita jangan campur tau. Kenuri kahwin, akikah, korban. Jangan campur. Bak lain-lain. Bak lain-lain. Bak korban, bak korban. Bak akikah, bak akikah. Bak kenuri kahwin. Dalam kitab fiqh pun ada bak lain-lain. Babul akikah, babul korban, babul walimah. Maknanya bila bak lain-lain, cara lain-lain. Dan tu saya, cara lain-lain. Apa semua? Kita tengok. Lah ni terima kad saya pun banyak dijemput tuan ke kenuri korban. Ada ke kenuri korban? Ada. Korban ada ke? Daging korban ni tuan sembelih pi bagi-bagi pada orang daging mentah. Ada tu korban. Sembelih bagi daging mentah. Nah itu. Korban. Akikah. Itu. Akikah. Dia bukan suruh kenuri akikah ni. Sembelih, masak, bubuh dalam tepawai, hantar rumah orang. Yang ada gaduh nak buat kenuri tu pasal apa? Buat penat. Ni kadang panggil anak cucu balik buat kenuri apa semua siap papa kenuri pakat balik habis di rumah tinggal periuk belangau gaduh boleh tiap pula. Apa balik aku tak larat basuh yang gatal buat kenuri tak turun. Panggil dengan khemah dengan periuk belangau nak basuh. Dalam fiqh kata masak gulai bagi kita buat ni tuan-tuan nak mendekatkan diri pada Allah. Kita buat ni kan nak pahala. Buat bagi betul. Apa masalah dia? Yang gaduh nak nama ni pasal apa? Kenapa semua? Ni kenuri korban yang masak makan tak kira dah apa semua. Sampai habis. Dia suruh bagi daging mentah. Tambah korban tuan-tuan sekalian lelah ni. Hak ni pun kena sebut juga. Habis pakat tak ada langsung korban tempat kita. Tanya buat korban aku tahu ni buat Kemboja. Aku buat Vietnam. Aku buat Thailand. Aku buat Mesir. Aku Palestin. Bunyi kemang, bunyi Palestin, kemang hidung-hidung. Palestin semua. Tuan-tuan, kita dah keliru dah antara misi bantuan dengan ibadah korban. Misi bantuan lain. Ibadah korban ni bukan misi bantuan. Tuan-tuan, kalau kita pergi bagi kata Kemboja, semua pakat pergi buat korban di Kemboja, memang berlembut-lembut apa semua. Dia boleh hilangkan miskin dia. Tak ada apa, tuan-tuan sekalian. Orang marah kat saya, pergi lantak pergi. Tak, semua pakat pergi buat sana. Tuan-tuan sekalian, orang panggil. Elektrik tak ada. Air, betul lah kita tengok orang Kemboja ni susah. Sebab elektrik tak ada, air tak ada. Apa dia ni?
Rumah pun kita tengok ala kadar je apa semua. Tapi pada Zuhir kita tengok susah, tapi saya fikir tengok kita lebih susah pada mereka. Oh, kok ni lebih susah pada mereka. Mereka walaupun elektrik tak ada, air tak ada apa semua, hutang tak ada, hutang pun tak ada. Ada. Kita, tuan-tuan sekalian, awal-awal lagi hutang PT-PTN. Depa tak ada hutang PT-PTN. Semua. Apa nak ada hutang? Bil elektrik pun tak ada. Nak ada bil elektrik pun tak ada. Sebab kita ni ni tuan-tuan kepada saya tengoklah, orang kita tempat kita pun tuan-tuan sekalian susah banyak. Ada orang bila pergi market tuan-tuan sekalian nak beli daging fresh fikir 2-3 kali beli daging. Tak pernah makan daging fresh, duk makan daging air. Mesti korban lah nak makan mewah sikit. Apa semua, apa salah tuan-tuan? Kalau pakak semua pergi bagi Kemboja pun tuan-tuan sekalian, depo elektrik tak ada. Seorang satu rumah dapat 7-8 kilo, 2-30 kilo. Daging nak tak ke mana? Larang nak salah rata tempat. Semua mesti hujan lah. Nah ni semua. Orang pagi. Tu itu ada. Bukan saya nak anti ke menukar. Benda ni kalau kita tak tegur sikit tuan-tuan, esok habis. Esok lepas Paman Raya kau balik dari rumah. Buat saya kok Kemboja. Lah apa tengok televisyen, semua kerja habis dah. Tak ada apa. Sedangkan korban ini tuan-tuan, dia suruh bahagi 3. Orang buat korban ambil 1/3, sedekah pada orang miskin 1/3, hadiah pada orang kaya 1/3. Semua dapat pahala. Dah dunia kita dah sibuk dah sibuk sana sibuk sini apa semua. Tak ada masa untuk kita silaturahim, tak ada. Apa ni masa dia? Lembu seekor pun boleh kongsi 7. Suruh kita berkongsi. Boleh tak dia seorang nak buat lembu, nak buat korban seorang tak mau kongsi dengan siapa? Boleh tak? Seekor lembu dia nak buat korban tak mau kongsi dengan siapa? Boleh tak? Saya kata tak boleh. Tuan-tuan kata boleh. Saya kata tak boleh. Dia boleh. Dia seekor lembu, dia nak buat sesuatu tak mau kongsi dengan orang. Memang betul dia boleh buat, tapi mesti dia kena kongsi. Dia tak boleh sembelih seseorang. Boleh. Dia perbah seseorang. Boleh. Itu. Mesti walaupun lembu tu dia buat korban seorang, dia tetap kena kongsi dengan orang. Tak tahulah, takut orang bangi ni hebat. Seorang dia perbah melek lapar. Tu kau ada. Panggil. Ni faham ke tak ni? Tak kira api habaq tu tak boleh buat seorang, mesti kena kongsi. Faham ke elok? Muslimat nah ada lena kan ni. Bersama itu. Maknanya memang hikmat dia begitu supaya kita boleh ada tali silaturahim tu ada. Tapi kalau semua pindah-pindah dulu setakat Kemboja kita tak riuh. Ada pula orang mai Vietnam pula. Lepas tu ada pula mari Thailand pula. Lepas tu ada lah ni kau duk jauh nampak Sudan pun ada dah. Sudah tuan-tuan sekalian, kita duduk sana. Tak ada apa. Ini bukan misi bantuan. Yang ni dia ibadah yang sesuai kita buat di tempat kita. Tak ada. Sesuai kita buat di tempat kita. Kalau tanya saya mana afdal, tempat kita lagi afdal. Oh, dia kata sana ustaz mereka tak makan daging apa semua. Itu orang panggil iyalah kalau sikit-sikit bagi. Tak apalah kalau semua ni tuan-tuan sekalian. Jadi hilanglah semangat. Semangat tu hilanglah. Orang panggil. Tu cerita dia. Tak nak bagi bantuan dia. Hak disuruh bagi pada orang fakir miskin ni apa dia? Pertama, fidyah. Memang khas untuk fuqara wal masakin. Yang kedua, zakat. Ada zakat. Tu pun zakat kena tengok dekat dulu, lepas tu kau jauh. Tapi kalau semua pindah korban di luar, sikit hari lagi tuan-tuan sekalian. Pakai tak ada apa kita. Dan kalau ni tentu orang kerja kelang tempat kita. Kerja kelang, gaji 900. Duduk sewa rumah flat. Bini kena kerja. Kita tak boleh kira bini dia orang perempuan sepatutnya bukan kena kerja. Pasal apa bini dia kena kerja? Kita kena bayangkan kalau bini dia tak kerja 900 tuan-tuan sekalian, dia pergi market, dia fikir nak beli daging. Daging sekilo RM26. Anak ramai kilo tak cukup. Ada fikir tak payahlah. Kau terangi sangat beli daging air, daging beku. Bila mari musim korban tuan-tuan sekalian, musim ni lah depa nak makan sikit lah apa semua sikit. Apa salah kita bagi? Teringilah nak masak ni kita pula bibak kenuri panggil dia makan pula dah. Tapi daging mentah tak bagi kat dia apa semua. Dia ingat nak makan rebus yang hamba gulai. Tengok. Dia jadi bercanggah habis tuan-tuan sekalian. Ikut hak. Sebab tu saya kata kita kena mengaji ikut cara yang syarak suruh. Hikmat dia banyak. Kalau dia banyak dia boleh simpan. Kalau masak kok mana apa semua kena buang. Hari tu juga kena makan.
Kau dia masak 5 ekor, makan kenyang-kenyang. Esok pagi kena makan juga. Kalau tak boleh makan 5 hari, tak apa juga. Apa semua? Kalau banyak dia boleh simpan 2-3 hari nanti dia boleh makan. Apa semua? Ini satu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, orang di Kemboja, di mana depa jarang makan daging apa semua. Tu wallahu alam, saya ingat boleh makan apa tu juga. Apa semua tuan-tuan sekalian. Lah ni masa ni lah depa nak makan daging. Katakanlah tuan-tuan betul kita ada duit, kita boleh beli daging, kita boleh makan 3 sebulan sekali beli daging apa semua. Kita kena ingat daging korban bukan sama dengan daging lain. Barakah daging korban tak sama dengan daging lain. Tak ada. Betul kita boleh makan daging, kita boleh apa semua. Tapi daging korban dia hanya ada pada hari raya dan hari-hari tasyrik saja. Ada hari tasyrik saja. Kalau kita makan daging lain tak sama. Orang perempuan mengandung elok makan daging korban. Ada daging korban berkat, daging barakah tu. Tapi kalau semua pindah semua, tuan-tuan sekalian, kita orang kaya pun nak kena makan daging korban juga. Saya kalau boleh tiap-tiap tahun saya nak makan daging korban. Tuan-tuan sekalian, betul waktu lain kita boleh dapatkan daging kalau hak orang ada duit. Ada orang panggil. Tapi dapat daging berapa kilo pun, tapi tak sama dengan sekilo sekati daging korban. Barakah dia lain. Sebab tu tuan-tuan sekalian, yang ni pun kita kena fikir balik lah tuan-tuan sekalian. Nak buatlah, bukan tak boleh, tapi kalau semua pindah semua, lepas tu kena check, tengok takut kita nak sebut pun payah. Lembu 1,300 ekor sana, kutik-kutik 2,500, seekor lebih 1,000. Kalau dia kutik 50 ekor lebih 50,000. 50,000 ni pergi mana? Kalau bagi kat mereka tak apalah. Takut apa semua. Ini tuan-tuan sekalian, itu cerita dia tuan-tuan sekalian. Kalau buat korban, kita ikut korban tu. Nada mana ni bagi. Ni bukan saya nak, ini saya punya pendapat. Orang lain dia ada hujah-hujah dia ada pendapat-pendapat dia apa semua, tak apalah. Saya jangan duk pelaga ustaz pula. Ni ustaz Penang mai. Dia kata ustaz buat ni tak betul. Tak pasal apa semua. Itu pendapat saya fiqh ni tuan-tuan sekalian. Siapa-siapa boleh bagi pendapat berdasarkan hujah-hujah nah dia. Tak masalah lah. Bukan bahan untuk klaim. Tuan-tuan sekalian, ngapa pagi? Maknanya itu. Buat ikut dia kena dengan ni. Kita buat korban tu. Nabi kata tak boleh kena suasana korban bab syarat sembahyang kita masuk pi lah. Apa ni? Bila sembelih pertama pisau kena tajam. Yang tu alhamdulillah pisau tajam. Yang kedua apa dia ni, jangan tunjuk alat penyembelihan pada binatang korban. Itu dia. Yang ketiga, selesakan penyembelihan kamu tu. Hak lain semua kita berubah. Cara sembelih tuan-tuan sekalian 30 tahun dulu dengan sekarang sama. Bukan ada orang nak fikir macam mana hak paling terbaik nak buat pada lembu. Lagu tu tak berubah 30 tahun dulu. Televisyen dulu dengan televisyen sekarang berubah. Lagu tu cara perebah, cara kepok ekor, cara pijak kepala, tak ada satu orang fikir macam mana nak bagi lembu ni selesa. Apa semua. Tu kena fikir. Macam mana nak buat. Tuan-tuan. Baik. Hak saya kata tadi, akikah pula, cara akikah. Tu yang kita pening musim-musim korban. Depa kalau nak buat akikah. Ni pun satu haru. Daging korban bersepah-sepah ada ni pun semua saya nak buat akikah. Buat kenuri pula tu. Kita bukan cerdik sangat tu buat ibadat ni. Sedangkan akikah dia buat hari pam, tak apa, tak semestinya hari tasyrik. Akikah lagi, daging korban lagi. Tengok. Kalau saya kata pernah dulu mai jumpa saya, ustaz saya nak buat akikah seekor masa raya korban ni. Hampir dah buat waktu lain. Tengah orang lapar tu. Belah daging korban lambak dah kalau nak buat akikah semua. Lepas tu campur pula tau. Kenuri kahwin campur dengan akikah. Lagi harum. Tu tanya ustaz pula, ustaz ni. Kenuri kahwin, saya buat kenuri kahwin tapi buat akikah sekali. Lepas tu macam mana? Orang kafir belakang kata makan. Ikut suka hang lah. Hang yang campur tanya aku. Demam. Akikah lah, kahwin lah. Akikah suruh pergi bagi daging kat orang makan. Kahwin suruh panggil orang main makan. Bandar. Kan terbalik. Kahwin baru nikah, akikah beranak dah. Bila hang campur, aku pun pening. Ada. Bos semua. Buat sekemana kita mampu lah buat satu. Tu saya kata, buat korban tentu buat korban bagi elok. Nak jadi ibadat. Akikah buat akikah bagi elok. Kuni kahwin buat kuni kahwin bagi elok. Baru sempurna. Sebab kuni kahwin dia cara kuni kahwinnya dia tak syarat binatang kaki 4 ayam. Boleh ikan pun boleh. Akikah tak boleh, korban tak boleh.
Apa semua. Bila pi campur pi sekali, jadi payah cerita. Orang Melayu ni bak campur, bak menambah, cukup pandai. Dia sudah dia bak kita sini. Tak orang tambah kunai kahwin tu tuan-tuan. Syarak ni kunai kahwin. Hak syaraknya Minang ada syarak lah. Lepas tu akad nikah. Syarak. Lepas tu walimah, kenuri. Sunat muakkad. Itu je buat kenuri. Kahwin sunat muakkad. Hak lain-lain kita tambah. Tambah ni sampai berlambak dah. Dulu-dulu orang panggil makan kenuri di rumah, makan macam tu. Kita tambah buah khemah. Tak apa lagi khemah. Buah kerusi meja. Siapa pula gatai pergi tambah kaki khemah tu kena balut. Buatnya tambah lagi. Lepas tu ada orang tambah pula apa semua. Orang panggil tambah apa dia lagi. Dulu bagi telur saja, orang tambah bagi bunga. Lah orang tambah bagi beg kenuri, beg kahwin tu. Orang tambah pula buah cawan dalam tu. Tambah lagi buah peluk manis, buah apa semua. Semua berat orang nak kahwin. Dulu buat zakat siap bilik bagi elok ya. Bilik kahwin, bilik pengantin lah, mereka nak nikah apa semua. Lah buat pula apa semua, siapa pergi tambah pula tak tahulah. Tempat makan pengantin. Habis lagi 2-3 ribu tang tu. Hak udang panjat pokok neneh lah, apalah buat apa semua ni. Orang panggil habis. Orang cukup bak menambah cukup pandai. Tambah. Saya tak tahu kena kahwin ni bila nak berhenti tambah. Dulu pakat pergi panggil tu tak payah panggil buat kad. Tak apalah kad, siapa pergi tambah kad wangi. Tambah lagi. Tambah lagi. Bu tengok tuan-tuan tambah. Dulu tak apalah pergi tambah. Siapa makan, pakat manggil makan. Dulu nasi je tambah. Nasi biryani, hujan panas apa semua, tak apalah tambah. Betul. Kerja tambah, dia tak akan berhenti. Saya tak tahu bila nak berhenti. Tak apalah pakat makan nasi. Siapa pula pergi reka pula baru-baru ni pula kenuri kahwin buat laksa. Nasi ada laksa. La ilaha laksa lagi. Dia ni pula pandai tambah. Aku ada mi kuah, aku ada cendol, aku ada air kacang. Tambah lagi. Saya tak tahulah dia nak berhenti bila. Ni hak baru tambah pula ni. Adik-beradik pakai baju sama. Mampus lagi perempuan. Adik-beradik semua baju sama. Tambah pula. Tuan-tuan sekalian. Tu semua berat dah. Tuan-tuan sekalian. Semua nak jadi berat. Ni sewa kereta pula. Kereta kahwin dah lagi. Tak tahulah. Ni hampa tak nikah lagi, hampa tanggung lah. Kami selesai dah. Bagi ni. Akhirnya tak ada 30-40 ribu tak boleh nikah. Orang pula bila dia tambah-tambah tu, orang panggil. Cuba tuan-tuan kata kita nak buat yang hak syarak suruh buat betul dah ni. Orang kata hang buat kenuri apa? Bagi. Sebab tu tuan-tuan, nak tambah tak apa. Tapi kita kena fikir kalau orang akan turut benda tu yang menyebabkan orang rasa berat. Tuan-tuan sekalian, kita kena fikir baliklah. Macam bagi semayang ni sudah tak mana? Sudah tak salat. Sama ada semayang berjemaah ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dah. Kita kena maklumkan kata sudah dah cakap tu. Tapi kita lepas bagi salam, alhamdulillah kita semua tak bangunlah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim semua. Tak apa lagi. Tapi ingat yang tu bukan wajib dah. Tu kita sama-sama lagi nak buat di mana-mana pun boleh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Itu tunggu lagi. Tapi ada orang kata yang tu semayang lagi. Wajib jangan bangun. Takut silap faham tak dia kata semayang sampai situ. Ada. Habis-habis ayat kursi pula. Duk balik tak kira dah semayang tak habis. Itu. Akhirnya tu yang malas pergi surau. Lamanya semayang di surau. Itu. Padahal semayang habis tak salam tadi semayang mana pun. Lepas tu tak apa pula. Zikir pula. Subhanallah, alhamdulillah. Bagilah tu apa semua. Tunggu lagi. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tunggu lagi. Tak apa. Apa lagi? Tak apa, buat tu bagus. Tapi jangan kita nampak lebih-lebih orang yang baru-baru mengatakan semayang sampai ke situ. Takut dia nampak beratnya ni. Apa semua. Lepas tu cedok. Tunggu lagi. Apa semua. Tak nampak. Tak apalah habis selesai tu salam pula. Dulu salam bagi lah ni buat bulatan. Ni melampau dah ni semua. Buat bulatan dulu. Tunggu pula satu. Orang baru-baru ya Allah seksanya semayang ni apa semua. Padahal semayang sudah tak mana tadi? No, tak salah no. Semayang 10 minit je, hak setengah jam ni hak ni hak kita tambah. Baiklah, baik tuan-tuan sekalian. Tapi kalau ada hal tak apa boleh balik, tak ada masalah.
Nah gitu. Kena pula ada buat bulatan semua lagu tu, kena kawan tu balik. Tu tengok tu tapi tak dunia dengan orang pun semua. Salah. Tu kena fikir. Bagi saya hak salam bulatan tu sudahlah, tak payahlah siapa nak salam dah betul-betul. Ngapa panggil? Yang menyebabkan benda tu dia jadi rumit tau. Jadi rumit. Ngapa panggil? Tu cerita dia. Akhirnya orang berbaru dia rasa yang ni bukan kata orang berbaru, tuan-tuan sekalian, kita sendiri pun orang semua pakai buat bulatan salam. Yang kita nak balik, kita berasa kudung kepala. Kepala apa semua. Ingatlah tuan-tuan sekalian. Benda apa pun jangan kita bagi nampak benda tu berat. Islam ni mudah. Kalau kita balik tengok hak Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan tuan-tuan sekalian, nak panggil senang. Sebab tu ayat Quran sebut fastabiqul khairat. Berlumba-lumba buat khairat. Berlumba-lumba buat khairat. Itu. Maknanya apa benda kebaikan, apa benda kebajikan yang boleh kita buat. Khairat ni maksudnya ialah kita berlumba untuk diri kita ataupun kita memikir sesuatu untuk memudahkan orang. Itu berlumba-lumba buat khairat. Kita memikirkan sesuatu untuk memudahkan. Itu khairat. Tuan-tuan sekalian, apa yang kita boleh buat yang menyebabkan jadi mudah. Dulu-dulu dak kita mengaji tajwid susahlah, nak kena mengapai ni. Ada orang fikir nak bagi jadi mudah, kita buat Quran color. Itu kebajikan dia tu. Orang payah tengok merah je panjang. Tengok kuning, tengok hijau je dengung. Maknanya orang fikir sesuatu tu fastabiqul khairat. Mana dia fikir bagi jadi orang mudah. Yang mudah apa semua. Mari lagi kadang Cina pula fikir orang mudah apa semua pula. Apa payah sangat baca Quran buat dulu dah orang tunjuk pakai lidinyo, pakai apa dia ni duri landak, tunjuk apa semua. Tunjuk saja. Lah ni timbul Quran, bila tunjuk dia pun tak apa, kalau tak faham tojoh, dia tolong baca bagi hang. Membodoh sangat apa semua. Panggil. Orang berfikir tuan-tuan sekalian. Iyalah ayatnya fastabiqul khairat. Pakat fikirlah untuk buat baik. Tak apa. Kita tua-tua nak pergi mengaji malah beli pen tu senang. Beli pen tu nak baca ke mana, tekan dia tolong baca kan. Panggil dengar apa semua. Tak apa, itu benda baik tuan-tuan sekalian. Asas dia fastabiqul khairat. Siapa nak buat baik. Apa semua boleh. Dulu orang kalau orang mengaji nahwu lagi susah, nak kena hafal pa'ala daraba qatala. Payah nak ingat. Betul lebih pondok masuk ke kena cukup kepala. Pa'ala mai pala bulu balik puas bulat, kena cukup kepala lah apa semua. Panggil apa semua. Tapi bila ada orang reka bari buat benda hak lebih mudah tuan-tuan sekalian supaya orang faham. Ni kita tengok, saya pun tengok nahwu yang lebih mudah lah apa semua. Dia khairat dia begitu tuan-tuan sekalian. Kalau kita fikir macam waktu semayang tak? Tu semayang. Sebab tu orang cerdik-cerdik ni tuan-tuan. Banyak pahala macam saya kata tadi. Kita duk fikir sembelih lembu ni 30 tahun duk perebah cara lagu tu. Kadang masa nak sembelih pergi tebah pokok kopi perebah kawan tu jatuh kena dengan tunggui kopi lah, kena dengan apa semua tuang kasaran batu kasaran tikam situ apa semua. Kita fikir macam mana menjadi mudah. Macam mana menjadi mudah apa semua sikit apa semua. Akhirnya orang tiru benda kita buat tu khairat. Maknanya otak orang Islam kena fikir apa benda kita boleh buat. Apa semua. Baik tuan-tuan sekalian, apa saja nak panggil yang boleh tu. Macam dulu nak masuk waktu semayang. Waktu semayang syarat masuk waktu maghrib jatuh matahari, zuhur gelincir matahari. Cerita dia nak kena tengok matahari. Nak tahu maksudnya tengok matahari. Subuh fajar sodik, keluar tengok fajar sodik apa semua. Akhirnya orang cipta jam. Jam masuk waktu. Apa ni? Lepas tu orang cipta lagi benda ada takwim. Tak takwim waktu apa semua, tengok jam, tengok takwim apa semua. Asalnya hasanah orang cipta lagi. Siapa yang mula buat ni banyaklah pahala dia. Banyaklah pahala dia. Sebab dia berlumba untuk buat bagi orang ke arah mudah orang beribadat apa semua. Lepas tu lama-lama payah tengok jam, tengok ni susah sangat apa semua. Lah jam ada tentu, waktu semayang ada tentu. Timbul jam elektronik apa semua pula. Lepas tu sikit hari orang nak fikir apa semua. Kalau benda apa kita boleh fikir tuan-tuan sekalian, Islam tak larang. Islam tak larang kita berubah. Kita tengok syariat Nabi Musa, nama Jalal syariat dia. Syariat Nabi Isa nama Jamal. Syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nama dia Kamal. Tak ada.
Belain. Syariat Nabi Musa nama dia Jalal, keras syariat dia. Keras syariat. Akidah dengan akhlak sama. Cuma hukum hakam cara-cara betul. Sebab apa? Masyarakat Bani Israel masa tu dia duduk bawah cengkaman Firaun selama 40 tahun. Memang orang ni Allah, orang besok kasar, besok maki hamu, besok apa. Kalau buat lembut-lembut saja tak boleh. Sebab tu syariat dia keras untuk Bani Israel. Sebab tu bila Nabi Musa pergi menajak bukit Tursina, tinggal kepada Nabi Harun. Nabi Harun lembut, habis dapat sembah nak lembut. Balik Nabi Musa mengamuk pula, bukan balik. Maknanya syariat tu sesuai dengan zaman tu. Syariat tu sesuai dengan zaman tu. Sebab tu keras syariat zaman Nabi Musa. Sebab orang Bani Israel ni dia duduk buah kaum Qibti lama, kena maki, kena buah Fir'aun apa semua. Sakat kata sikit tak berasa apa. Macam orang perempuan tuan-tuan. Kalau orang perempuan ni jenis laki dia hari-hari duk maki dia. Sekali-sekala buah saipak apa, nampak apa semua. Hari-hari maki apa semua, kata bodoh, bengong, sentiasa di mulut. Lama-lama dia rasa tak apa. Sakat kata sikit tak berasa apa. Mana? Sebab tu kena hari-hari. Ada kena hari-hari, kena apa semua. Itu. Kau Bani Israel lagu tu kalau sikit-sikit tak berarti apa. Sebab apa? Dia duduk zaman Fir'aun tu lama dah. Nampak ni? Sebab tu dia kena kasar betul. Itu. Bagi orang perempuan tak biasa kena apa ni. Laki jentik tak pernah. Nada, jentik tak pernah apa semua. Dia lembut. Tak biasa kena apa. Yang kata laki buat penampak, laki buat melawak nak menikah orang lagi teriak. Merang teriak. Manjanya. Orang panggil. Pasal apa? Pasal dia tak pernah kena apa. Sebab itu tu kata syariat Nabi Musa dia keras sikit sebab depa biasa duduk bawah ni. Daripada Nabi Musa lepas pun Nabi Yusha. Lepas Nabi Yusha Nabi Daud. Lepas Nabi Daud Nabi Sulaiman. Lepas Nabi Sulaiman Nabi Zakaria. Lepas Nabi Zakaria Nabi Yahya. Baru Nabi Isa. Semua ni pakai Taurat. Bila turun syariat Nabi Isa, mari syariat nama Jamal lembut sikit. Syariat ada lembut sikit sebab dah lama dah baca. Injil tu lembut sikit. Lembut dia main rohani, main apa semua lembut sikit. Bila habis Injil, main Quran. Quran ni kamal, sempurna. Bila kata Quran ni sempurna, asas-asas dia semua benda kita buat berpandu pada Quran, tapi boleh sesuai dengan keadaan zaman. Macam kata tadi, siapa nak buat khairat? Masuk semayang, waktu dia begini-begini asas yang ditetapkan dalam Quranul Karim. Orang nak cipta jam elektronik, jam apa? Fastabiqul khairat. Silalah siapa nak buat benda baik, asalkan jangan bercanggah dengan Islam. Itu kamal sempurnanya Quran tu. Marilah apa benda pun kita boleh buat, tapi asas dia ialah Quran. Benda apa benda-benda lain banyak lagi lah orang cipta. Itu bab ni bab makan pun tuan-tuan sekalian, orang berubah tak ada masalah. Orang nak makan dodoi, asalnya dodoi. Dulu orang buat dodoi macam mana? 7 pagi mula baju, lekat api, 7 petang boleh makan. Ni nak buat dodoi dulu, ingat tak zaman orang buat dodoi dulu? Ni nak cabut bau ni kacau dodoi. Tambah orang perempuan kacau dodoi tu. Boilok masuk dodoi, menyandak di tiang teriak. Letih. Pada muka itu semua. Orang reka 2 jam boleh makan dodoi dah. Tu bab dodoi. Pagi. Kalau bab benda ni tuan-tuan sekalian, tak masalah. Kalau kita orang nak masuk dalam komputer, kan masuk dalam handphone, masuk apa semua, tapi biar benda tu khairat. Nampak ni? Khairat. Itu cerita dia. Memang katalah cuma dia sebutlah Quran. Saya sebut dah tu, sebut kedak kita. Quran duduk dalam handphone satu Quran. Ada. Lepas tu kita masuk tandas, boleh ke tak boleh? Itu fikir kita tengoklah. Ya tak boleh masuk dalam tandas tu Quran. Ni kita masuk handphone. Ada. Tak masalah lah masuk handphone, selagi mana kita panggil handphone tak apalah. Yang kita panggil Quran sudahlah. Dia kata tak, dalam ni ada satu Quran, nak masuk macam mana? Lepas tu orang yang hafal Quran dalam dada, sebiji Quran duduk dalam dada, nak masuk jaman je. Dia masuk macam tu, tu kebuti kat luar. Apa hang lah tuan. Dia panggil semua, kacau kau. Bos mak itu panggil. Nampak tak? Khairat tu tuan-tuan sekalian, benda apa yang kita boleh buat, fastabiqul khairat. Belum-belum lah buat khairat. Nah, itu cerita dia. Baik. Sebab tu banyak macam mengaji tuan-tuan jalan ni. Jangan duk harap orang iklan je. Kita ada Facebook, itu khairat kita boleh buat. Kita boleh iklan, kita boleh ajak orang, kita boleh terang kat orang. Tambahlah ni pula rakaman boleh masuk dalam internet, boleh masuk dalam YouTube. Itu khairat.
Berlumba-lumba buat khairat. Asas dia apa benda kita boleh buat baik, apa bidang yang kita ada, buatlah. Kita pergi marah apa semua. Nampak tak? Saya kata zaman kita, zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berturun Quran tu syariat dia kamal, sempurna. Asas dia ada. Fastabiqul khairat. Kaedah dia guna otak kamu nak buat macam mana. Ada macam ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Hai orang beriman, makanlah benda di atas muka bumi ni benda halal lagi baik. Ni orang dah sebut halalan thayyibah produk dia, bukan lagu tu. Ada dia nak cari, nak cerita kata produk dia ni halalan thayyibah. Benda bukan semua benda halal boleh makan. Ke semua rumput halal tapi tak boleh makan. Ada rumput haram makan rumput. Tak haram. Tak haram. Awak tak makan. Kerbau boleh makan, lembu boleh makan. Adakah nah kata makan rumput haram? Tak haram. Tapi Allah suruh makan thayyibah. Betul dia tak haram tapi tak baik. Lembu tak faham makan lembu. Ada, ini tengok asal. Maknanya disebut thayyibah tu luas, benda apa saja. Orang tanya, daging korban tak? Awak nak masak? Dah kita sembelih, dah basuh-basuh makan terus, itu tak boleh ke? Haram tak? Haram tak daging korban basuh-basuh? Apa? Cuci lah. Perah asam limau tu, buah bawang sikit, mama buat penat masak. Haram tak? Tak haram. Halal tak? Halal. Tapi Allah suruh makan bukan halal saja. Thayyibah baik ke tak baik? Tak masak. Tentu tak baik. Rimau tak apalah, bukan rimau. Tengok umum Quran ni, tapi masalahnya dia dah pergi cerita produk dia halalan thayyibah, halalan thayyibah. Saya cukup lemah ni. Ni dah sekalian. Ikan mentah haram dah ikan mentah. Ikan dah, ambil ikan kata menu boleh elok balik basuh. Tak usah masak lah kot. Makan mentahnya tu. Kucing boleh makan, meram boleh makan. Kita berkata ikan suci tak sembelih pun boleh makan. Halal tak? Halal. Tapi baik tak makan ikan mentah ni? Tak baik. Meram tak faham, bukan meram. Kena masak. Semua. Tu orang susu lembu, orang tanya saya. Susu ni kita perah susu, minum terus ke baik ataupun masak? Kena masak ke tak? Dua-dua halal. Tapi kalau nak thayyibah, masak dulu. Lebih panas sikit. Apa semua. Sebab Allah Ta'ala suruh makan ni bukan halal saja, halalan thayyibah. Tu cerita dia. Tapi masalahnya tuan-tuan, kadang-kadang produk-produk pula lo ni pun merapu kau. Dia cari semua tu. Dia kerja duk pergi mengaji buat buku satu. Apa yang ustaz cerita makanan dalam sebut dalam Quran lah hadis Nabi semua dia tulis. Madu lebah, wati buah tin, wazaitun buah zaitun. Semua catik semua. Susu kambing Nabi makan apa semua. Kurma, kismis, susu semua. Dia cari semua barang tu, dia mixing buat jus, masuk dalam tu. Ini makanan barakah, segala-gala ada lah ni, meletup. Dia bukan terus campur lagu tu. Bila campur tuan-tuan, dia kena rojak balik pada pakar dia. Jadi apa? Ubat ke beracun? Ada. Ni semua ada ni. Segala-gala ada. Dia kena rojak balik pada pakar. Dia makan sesuatu tak apalah, bila dia campur dalam jus tu dia kena pergi rojak balik. Ni apa dia? Jadi apa ni? Apa semua? Sebab dia orang nak kata lah, apa produk Islam ni? Makan-makan kaki hitam nak kerak kaki. Ambil. Padahal dia sebut satu-satu, kita campur. Waktu ni, ini nas ni. Dia bukan suruh campur. Kecuali benda yang sudah mujarab. Mujarab ni makna benda yang telah diuji. Okey, tak apa. Mujarab bukan lega. Mujarabun ni yang telah diuji. Tu mujarab. Macam mandu lebah campur dengan telur ayam kampung. Lama dah orang makan, tak ada apa pun. Makan lah. Tu kadang-kadang orang salah guna. Tafsir tu kadang tu nak tafsir ikut bagi sesuai dengan dia. Tu masalah. Kena hak menega, orang menega dia cari tafsir semua. Tu macam tu. Ada. Ayat Quran apa dia? Ayat 30 juzuk Quran. Boleh gagah lagi. Ayat Quran ayat yang dibaca 30 juzuk Quran. Ayat ni barakah. Jual ayat tak? Tanya. Lah mi tuan-tuan, macam-macam ada. Mi 30 juzuk. Kotiau 30 juzuk. Daging 30 juzuk. Ni masalah. Masalah. Orang panggil. Tanya pasal apa 30 juzuk? Ustaz, dalam kandang kambing kami ni, kami buka ayat Quran 24 jam. Daging kami ni halal dan thayyibah. Ayat Quran bukan tu buka lah kandang kambing bodoh. Ya tu. Bukan suruh buka lah kandang lembu. Sebab tuan-tuan, orang buat kerja lagu ni, dia fikir ngakak dia tak mau mengaji. Itu masalah. Akhirnya kita pergi kandang lembu semua bunyi ayat Quran.
Lah, apa cerita ayat Quran buka lah kandang lembu? Saya silap nampak macam hina balik. Faham tak? Dia biasa je, lembu makan rumput biasa lah. Bukan halalan thayyibah tu kena buka ayat Quran 24 jam bagi ingat. Itu. Halalan thayyibah masak bagi elok-elok. Semelih, basuh, masak bagi sempurna elok apa semua makan. Halalan thayyibah lah, halal lagi baik untuk kita. Yang berkhasiat nak panggil. Tu cerita. Faham? Tu. Ni lari tajuk banyak ni. Nak panggil. Macam sikit lagi habis tu. Baik. Nak sebut kita buat tu kena kafiat. Kafiat tu saya sebut kena ada ilmu. Buat apa pun. Ada, kena ada ilmu, jangan meniru je. Tak erti pergi tanya orang yang pandai-pandai. Tu. Semayang pun gitu, benda apa pun gitu. Pagi. Baik. Seperti boleh diketahui akan fardunya dan dibezakan dia daripada sunatnya. Bahkan jika ia i'tiqad sekalian itu fardu atau setengahnya fardu atau setengahnya sunat dan tiada dibezakan pada orang awam dan tidak dipasakkan sunat yang di fardu itu sahlah sembahyang. Baik. Syarat yang seterusnya dia kata sini maknanya dia kena tahu kafiat sembahyang. Tahu ni makna apa? Dia pandai beza yang mana sunat yang mana wajib. Itu dia tahulah tu. Kalau tak tahu sangat, semua dia kata wajib belakang. Boleh? Tu kira tak tahu tu. Ni baca kunut wajib ke sunat wajib? Baca tahiyat ni awal wajib ke sunat wajib? Dia tiba wajib semua. Sah tak sembahyang dia? Sah. Untuk orang awam, untuk orang biasa hak kerja kelang, kerja kontrak padang dia lah. Untuk orang mengaji setiap hari, kau jawab lagu tu bengong sangat. Ni untuk orang awam. Orang awam dia jawab betul je, wajib semua wajib, tiba wajib semua, main dah sah. Ataupun dia tak membezakan lah sembahyang macam mana, ada wajib ada sunat. Hak mana satu aku tak tahu, cuma aku tahu ada wajib ada sunat, boleh gagah pun teruk juga. Yang tak boleh macam mana, baca-baca tu wajib ke sunat? Sunat je, tu tak sah. Tahiyat awal tahiyat akhir wajib ke sunat? Sunat, semuanya sunat. Kunut kata wajib, tahiyat awal tahiyat akhir sunat. Yang ni kira tak sah lah, sebab bodoh sangat. Ni nama dia ada sangat di ujung tu, orang panggil ini tak sah lah. Boleh? Itu baik. Yang tu kelima, suci ia daripada hadas besar, hadas kecil. Maka jika kedatangan hadas di tengah sembahyang, batallah sembahyangnya. Kena suci daripada hadas besar, hadas kecil. Hadas besar ni berjunub lah, ataupun haid nifas, tu hadas besar. Hadas kecil tu tak ada wudu. Tak ada wudu. Panggil. Tu cerita. Betul itu tuan. Bila kita ni orang panggil, Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk cara. Kita ambil wuduk je, badan kita berasa belenggu. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tu Allah sebut, aku tetapkan pada kamu tu bukan supaya kamu menyusahkan kamu, supaya kamu dapat rasa nikmat. Rasa nikmat. Ini dah sila. Betul. Bila kita berwuduk, tak berwuduk lain. Bila kita masuk je, kita berwuduk dengan sempurna, kita dapat rasa nikmat berwuduk. Orang yang tak berwuduk, dia tak dapat rasa nikmat wuduk. Rasa tenang, rasa lega, rasa tentera. Itu Allah fardukan pada kita supaya kita berwuduk itu khas untuk sembahyang. Kalau rajin, lain-lain lagi sunat-sunat sentiasa berwuduk supaya dapat kita rasa nikmat tu. Nikmat berwuduk tu dapat rasa. Itu hebat orang berwuduk. Sama juga berhadas besar. Bila berhadas besar, tuan-tuan, walaupun tak nampak, tapi tetap diri rasa macam orang haid. Selesai berhenti haid. Kalaulah tak ada hukum mani hadas, dia nak buat lagu mana? Nak bezakan masa haid dengan masa tak haid tu. Tak ketibaknya takkan nak nyanyi. Ambil goda di gedung, selesai dah, tamat dah. Syarat tolong tunjuk cara. Selesai dia mandi. Bila mandi